Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang dikasihi Ustaz dan Ustazah. Hari ini saya Ainur Mardiah binti Kamarul Zulkarnain dan rakan-rakan ahli kumpulan saya yang lain iaitu Muhammad Zulfadli bin Muhammad Sauzi, Amira Shazli binti Muhammad Azno dan Zikri Danish bin Razali akan membentangkan tentang peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Jadi, pertama adalah etika dan peradaban adalah satu rujukan yang boleh dijadikan panduan kepada masyarakat di Malaysia untuk menjadikan rakyat yang beretika dan beradab. Ia sebagai panduan juga untuk memupuk jati diri serta moral dan nilai murni dalam diri. Semua rakyat Malaysia harus bertanggungjawab dalam mendorong mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan dalam memartabatkan budaya serta menjadi inspirasi kepada negara lain dan menjadi contoh sebagai negara yang sedang membangun kepada negara-negara yang lain. Semua rakyat atau masyarakat harus memahami dan menghayati tanggungjawab sosial. Sebelum itu, saya akan menerangkan apa itu maksud tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial adalah pilihan atau pemilihan keputusan yang tepat dan tingkah laku seseorang dalam memberi kesan kepada rakyat masyarakat sekeliling. Keputusan diambil sebagai seorang individu, pekerja, majikan, rakyat, bahkan ahli politik yang boleh memberi impak kepada masyarakat yang lain secara sosial ataupun fizikal. Okey, seterusnya terdapat beberapa kumpulan yang akan memainkan peranannya, iaitu individu, keluarga, masyarakat dan organisasi. Kumpulan ini akan dapat membina sasiah diri untuk memelihara sifat-sifat terpuji dan dapat melahirkan keluarga yang harmoni melalui etika kekeluargaan atau etika badan berorganisasi. Tapi masih ada segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tanggungjawab sosial mereka. Jadi mereka agak tersasar dari sifat nilai murni mereka. Walaupun globalisasi semakin mencabar, masyarakat harus tetap menjalankan tanggungjawab sosial. Orang yang bertanggungjawab adalah orang yang bertanggungjawab dan beriman seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, aku menciptakan jin dan manusia melainkan menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Al-Dariyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Muhammad Sauzi dan saya akan teruskan untuk tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Yang pertama adalah memelihara ekosistem supaya dalam keadaan seimbang. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga dikenali sebagai flora dan fauna. Umat manusia bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara alam sekitar yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ianya adalah kerana manusia adalah sebahagian daripada ciptaan penting yang wujud di bumi dan mempunyai hubungan yang rapat dengan persekitarannya. Penjagaan alam sekitar memerlukan peranan secara kolektif daripada seluruh manusia dengan memastikan setiap peraturan yang telah ditetapkan mampu dipatuhi dan dilaksanakan. Secara asasnya, manusia perlu memahami tentang kepentingan memelihara ekosistem supaya dalam keadaan seimbang kerana mereka adalah sebahagian daripada ekosistem yang tertakluk kepada hukum ekologi semula jadi. Yang kedua adalah menerapkan 7 nilai yang digariskan dalam Islam. Oleh itu, terdapat beberapa nilai yang digariskan dalam Islam untuk memelihara alam sekitar yang boleh dijadikan panduan oleh umat manusia. Antaranya adalah tawazun yang bermaksud keseimbangan. Yang kedua adalah nasim yang bermaksud kesegaran, kesuburan alam yang sihat dan tidak tercemar atau musnah. Seterusnya, jamal yang membawa maksud keindahan atau kecantikan alam yang sentiasa dipelihara
dan dijaga dengan baik. Selain itu, gunaah iaitu berpada-pada atau tidak berlebihan, seperti tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Di samping itu, muhabbah yang bermaksud sentiasa mengasihi manusia dan makhluk lain. Begitu juga dengan ihsan yang membawa maksud sentiasa berhati-hati dan berwaspada, kerana Allah Subhanahu Wa Taala melihat tindakan kita. Akhir sekali, tawa'un yang bermaksud tolong-menolong, iaitu masyarakat yang bersama-sama dan bersatu padu dan dalam menjaga alam sekitar dengan pelbagai aktiviti yang dijalankan bersama. Seterusnya, ataupun yang ketiga adalah kesedaran individu dalam memelihara alam sekitar. Peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia adalah tanggungjawab bagi memastikan kebersihan dan keindahan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama, dan kesedaran individu terhadap kepentingan dalam memainkan peranan ini adalah sangat penting dan perlu. Setiap individu di Malaysia tanpa mengira latar belakang, budaya, bangsa dan agama perlu menitik beratkan tanggungjawab terhadap alam sekitar, kerana jika ada setengah individu yang alpa dan tidak mempunyai nilai kesedaran, pasti alam sekitar tidak dapat dijaga dan dipelihara dengan baik walaupun majoriti masyarakat setempat telah melaksanakan tanggungjawab mereka. Bab kata pepatah, kerana nilai setitik rosak sebalanga, yang bawa maksud walaupun salah seorang sahaja yang melakukannya, sekumpulan atau seluruh masyarakat yang terdapat di kawasan itu akan terkena perkara buruknya. Yang keempat adalah kesedaran dalam diri setiap masyarakat. Masyarakat di Malaysia mempunyai kewajipan dan tanggungjawab ke atas alam sekitar tanpa mengira darjat, jawatan dan kedudukan. Menjalankan kewajipan dalam menjaga dan melihara alam sekitar adalah perlu dan amat penting bagi mengelakkan gangguan ekosistem keseluruhannya yang boleh menyebabkan dan mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat dan penduduk setempat. Walau bagaimanapun, kewajipan ini tampak semakin hilang dalam diri setiap masyarakat di Malaysia. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak yang berperanan memastikan alam sekitar di Malaysia berada dalam keadaan baik. Isu-isu alam sekitar global seperti kehilangan biodiversiti, kemerosotan sumber asli, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, penebangan hutan secara berluasa dan pencemaran alam sekitar merupakan isu yang semakin erat dibincangkan dalam persidangan, seminar, forum maupun perbualan biasa masyarakat. Dengan ini dapat kita lihat bahawa isu ini sebenarnya semakin mendapat perhatian oleh pihak atasan maupun masyarakat kerana peningkatan dan pencemaran alam sekitar yang berlaku. Yang terakhir adalah menghalang dan mengekang kebebasan sektor korporat. Sektor korporat dalam bidang perniagaan seharusnya tidak mementingkan diri sendiri, terutama sekali apabila melibatkan keputusan dan kemusnahan terhadap alam sekitar. Budaya mementingkan keuntungan ini seharusnya kita cegah dan bantah demi memastikan keseimbangan ekosistem pada masa hadapan. Jika masyarakat Malaysia terus membiarkan golongan seperti ini melakukan sesuatu menunjuk kehendak dan keuntungan mereka, generasi akan datang pasti tidak akan merasakan keindahan alam sekitar yang dipelihara sejak dahulu lagi. Masyarakat dengan kuasa demokrasi dan hak bersuara perlu memanfaatkan kuasa yang ada untuk mendesak pihak atasan maupun kerajaan supaya dapat menghentikan ataupun mengekang sektor korporat dari terus memusnahkan alam sekitar demi keuntungan mereka semata-mata. Ini kerana jika pihak kerajaan maupun masyarakat terus berdiam diri, lebih banyak bencana alam dan kerosakan ekosistem akan berlaku terhadap alam sekitar di Malaysia, dan lebih buruk lagi bencana tersebut akan dilalui oleh setiap masyarakat di Malaysia. Sekian daripada saya, terima kasih. Tanggungjawab sosial korporat atau lebih dikenali sebagai CSR dapat menyumbangkan kelebihan kepada publik dalaman dan luaran bagi sesebuah organisasi. Ia juga merupakan inisiatif yang terbaik oleh sesebuah organisasi kerana melalui CSR, organisasi berjaya melakukan sesuatu yang dapat memberi impak yang positif kepada publik secara keseluruhannya. Dalam proses amalan CSR, organisasi dapat meningkat kerjasama atau perkongsian dengan pihak luar. CSR terhadap pekerja perlu diteliti memandangkan pekerja juga memainkan peranan yang penting dalam memajukan sesebuah organisasi.
Pekerja merupakan aset dan penggerak utama bagi sesebuah organisasi dalam membantu mengurus serta menjalankan operasi organisasi. Agama Islam menjelaskan bahawa manusia sebagai modal insan yang paling berharga dilengkapi dengan ilmu dan maklumat. Potensi sumber dayanya dari merancang, mengurus dan memakmurkan organisasi. Modal insan yang berkualiti dapat memberi manfaat kepada organisasi dan pihak berkepentingan. Nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan yang diberikan kepada pekerja dapat melahirkan modal insan yang berkualiti. Oleh yang demikian, CSR terhadap pekerja adalah penting untuk diteroka bagi mengetahui kesan hasil daripada inisiatif CSR, kerana pekerja memberi peranan yang besar terhadap kemajuan sesebuah organisasi. Pekerja memainkan peranan yang penting dalam memajukan sesebuah organisasi dan terdapat pandangan yang menyatakan bahawa CSR mampu memberi impak terhadap seseorang pekerja dalam pelbagai aspek. Oleh itu, ada beberapa implikasi pelaksanaan CSR Islam di sesebuah organisasi terhadap pekerja. Yang pertama adalah mengeratkan hubungan. Mengeratkan hubungan dapat membina hubungan pekerja dengan pelbagai pihak, antaranya pihak pengurusan, sesama pekerja, masyarakat dan pelbagai pihak berkepentingan. Yang kedua, pihak atasan akan lebih mesra kepada pekerja tanpa mengira pangkat maupun darjat, dan ini akan dapat mengukuhkan lagi hubungan dalam sesuatu organisasi. Yang terakhir, tanpa disedari, pekerja akan merasa lebih mudah untuk berinteraksi dengan pihak atas tanpa menggunakan saluran yang bukan formal. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi pekerja. Meningkatkan motivasi pekerja yang terbabit dengan aktiviti CSR bersama dengan masyarakat maupun pekerja akan menjadikan pekerja merasa diri dihargai, juga akan meningkatkan motivasi pekerja. Selain itu, tingkah laku mereka juga berubah ke arah yang lebih positif, hasil kesedaran terhadap CSR. Program baik akan memberikan impak yang baik terhadap pekerja serta mampu menjadikan mereka sebagai modal insan yang baik dan sempurna. Yang terakhir adalah kesetiaan terhadap organisasi. Peluang yang diperoleh pekerja dari organisasi untuk melibatkan diri dengan aktiviti CSR telah memberikan ruang kepada pekerja untuk menghadapi situasi kerja dengan lebih selesa. Selain itu, suasana yang kondusif dan reputasi yang baik terhasil daripada pelaksanaan CSR juga menjadikan pekerja setia untuk berkhidmat lebih lama dengan organisasi. Yang terakhir adalah reputasi yang baik dimiliki oleh organisasi melalui pelaksanaan aktiviti kebajikan mengakibatkan pekerja merasa bangga terhadap organisasi, seterusnya mewujudkan kesetiaan terhadap organisasi. Terima kasih Zikri untuk penjelasan tersebut. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Amir Syazri binti Umar Azno. Saya akan menceritakan ataupun menjelaskan tentang tanggungjawab sosial terhadap diri sendiri. Okey, diri sendiri. Kesanggupan diri sendiri untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Tanggungjawab terhadap diri sendiri menuntut kesedaran setiap orang memenuhi kewajipannya sendiri dalam mengembangkan peribadi. Tanggungjawab tersebut kepada diri sendiri terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah lahiriah dan yang kedua adalah batiniah. Dari segi aspek lahiriah, seseorang itu harus berusaha untuk mempertingkatkan kemampuan dirinya, termasuklah ilmu, kesihatan diri dan maruah diri. Manakala yang kedua adalah aspek batiniah. Jiwa seseorang itu perlu diisi dengan sesuatu yang dapat memberi ketenangan dan kesejahteraan seperti penghayatan kepada agama dan semangat cintakan negara. Diri yang kedua adalah kesihatan diri. Okey, jaga kesihatan merupakan faktor utama untuk menyumbang kepada pelaksanaan sesuatu aktiviti atau tugasan. Lagi satu, agama Islam juga turut mempraktikkan kita untuk menjaga kebersihan diri dan mempraktikkan dengan sebaik mungkin untuk menjaga cermin kesihatan yang baik. Okey, kita ada pelbagai cara untuk menjaga kesihatan diri. Antaranya adalah menjaga kebersihan, menjaga pemakanan, mendapatkan rehat yang cukup. Ini bukan saja dapat
memberikan keselesaan kepada diri sendiri, menjaga kesihatan juga dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan diri. Seterusnya adalah menjaga maruah diri. Setiap individu haruslah menjaga maruah diri dengan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak mencemarkan nama baik dan kehormatan diri. Terdapat pelbagai cara untuk menjaga dan memelihara maruah diri, seperti pemakaian sopan, pergaulan dan percakapan yang baik. Pemakaian sopan boleh kita, Islam mengajar kita untuk menjaga pemakaian kita di hadapan orang, cara percakapan kita di hadapan orang, dan amalan pergaulan yang baik. Seterusnya saya akan meneruskan dengan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Yang pertama adalah menghulurkan bantuan. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang selalu berada paling hampir di tempat tinggal kita. Jika tidak keluarga, adik-beradik, pasti itu adalah jiran kita, di mana kita berjumpa mereka setiap hari, di mana kita mungkin memerlukan pertolongan mereka ketika kecemasan. Pertolongan yang seperti ketika ditimpa bencana atau musibah seperti kebakaran, kecurian, kemalangan ataupun kematian dan apa-apa saja. Pertolongan seperti ini adalah yang kita selalunya perlukan pada masa kecemasan, sementara menunggu bantuan pihak-pihak luar seperti polis ataupun bomba ataupun sebaliknya. Yang kedua adalah menjaga keharmonian. Malaysia kita mempunyai berbilang-bilang kaum, berbilang-bilang bahasa, dan kita ada daripada Melayu, daripada Cina, India dan sebagainya. Adalah sangat penting untuk kita menjaga keharmonian sesama kita. Semangat kerjasama, prihatin dan kesatuan juga jiran merupakan salah satu cara untuk mencegah segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Jika setiap masyarakat bertanggungjawab untuk memainkan peranan dan mengambil inisiatif untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib setiap kali mereka menyedari berlakunya perkara-perkara ganjil dan meragukan, seperti bersekerudukan, berkawat, mendera anak dari rumah dan sebagainya, dapat dibendung dengan senang. Seterusnya adalah menjaga kebajikan. Masyarakat yang hidup dalam suasana bekerjasama dan mengambil berat antara satu sama lain sudah tentu dapat menjana satu aktiviti yang menyumbang kepada kebajikan masyarakat setempat. Di samping itu, demi menjaga kebajikan bersama, kita hendaklah menghindarkan diri daripada menyakiti sesama lain. Islam mengajar kita untuk menjaga dari segi perbuatan maupun lisan ataupun percakapan kita dengan baik, kerana percakapan yang kasar akan menyakiti sesetengah pihak dan mungkin mereka akan menyimpan di dalam hati mungkin dan akan menyimpan dendam. Perbuatan menyakiti hati orang lain yang harus menghindarkan adalah seperti ngumpat, menghina, berdusta dan sebagainya. Yang keempat adalah amalan bertegur sapa dan kunjung mengunjungi. Kelompok manusia yang suka bertanya khabar dengan masyarakat sekeliling boleh mewujudkan silaturahim yang amat baik. Menerusi amalan bertegur sapa ini, hubungan boleh menjadi lebih erat, dan apabila mereka saling bertukar-tukar pandangan dan berkongsi pengalaman mereka sendiri, amalan bertegur sapa perlu dilakukan oleh setiap individu dan menjadi syarat utama dalam membentuk hubungan akrab serta selesa hidup dalam beberapa komuniti. Terakhir sekali, yang paling penting pada masa kini adalah pengambilan vaksin. Mengapa pengambilan vaksin adalah tanggungjawab sosial kepada masyarakat, menjadi norma baru kepada kita semua di rakyat Malaysia ataupun di luar negara, di seluruh negara, di seluruh dunia, untuk berjalan atau bergerak dalam keadaan yang ber-SOP, di mana berjalan dengan memakai penutup muka, di mana kita harus menjaga penjarakan. Kita juga harus
lebih baik mengelakkan diri daripada pergi ke kawasan yang menjadi tumpuan ramai untuk mengelakkan ataupun untuk mencegah daripada COVID-19 ini terus menular, ataupun untuk kita sebagai rakyat untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini, dan menjadi kewajipan kepada rakyat Malaysia untuk mengambil sutikan COVID-19. COVID-19 bukan sahaja untuk menyelamatkan diri sendiri, juga itu adalah untuk menyelamatkan orang sekeliling kita, di mana orang akan menjadi lebih selamat, menjadi lebih selesa dengan vaksin yang telah kita ambil. Terima kasih. Adalah untuk kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia amatlah penting bagi memastikan negara kita sentiasa aman dan sejahtera dengan semua lapisan masyarakat menjalankan tanggungjawab masing-masing terhadap masyarakat, diri sendiri, korporat dan dalam sekitar. Pada era yang mencabar ini dan untuk memastikan tanggungjawab sosial sentiasa utuh dan kukuh, masyarakat di Malaysia perlu bersatu padu dalam memastikan tanggungjawab terhadap masyarakat dapat kita kecapi bersama. Secara tidak langsung, dapat memantapkan masyarakat berbilangkau di negara kita supaya dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Dengan melaksanakan semua tanggungjawab yang telah dinyatakan melalui peranan etika dan peradaban, ianya pasti akan dapat mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan untuk menyelesaikan masalah ini. Antaranya adalah, pihak berkuasa perlu menguatkuasakan akta yang lebih keras untuk memelihara alam sekitar. Contohnya, pihak berkuasa seperti kerajaan menguatkuasakan suatu akta yang boleh dikenakan ke atas pesalah yang memusnahkan alam sekitar. Yang kedua, influencer ataupun kita kenali sebagai Insta famous atau TikTok atau TikTok famous perlu memanfaatkan populariti mereka dengan menyampaikan mesej mengenai tanggungjawab sosial setiap masyarakat. Kerana mereka adalah model untuk setiap masyarakat, kebanyakan masyarakat muda di Malaysia. Yang ketiga, setiap individu harus menanam sikap tanggungjawab dalam diri masing-masing tanpa mengira kepentingan peribadi. Ini bermaksud setiap individu perlu menyemaikan atau menanam semangat dan tanggungjawab untuk memelihara alam sekitar tanpa perlu melihat orang lain. Sebagai contoh, kita melihat orang lain tidak menjaga alam sekitar dan kita pun terikut. Jadi itu adalah tidak baik dan kita tidak patut mengikutinya. Yang keempat adalah mewujudkan sistem yang dapat mendorong tanggungjawab setiap lapisan masyarakat. Yang terakhir, etika dan peradaban perlu ditekankan dalam institusi pembelajaran. Ia bermaksud etika dan peradaban ini perlulah ditekankan sejak daripada sekolah taska, tabika ataupun tadika, dan seterusnya dimantapkan ketika sekolah rendah dan ketika di sekolah menengah. Dan seterusnya mereka akan melaksanakan dan melakukan etika dan peradaban ini dengan penuh jayanya ketika mereka berada di dalam universiti kelak. Sekian itu sahaja, terima kasih.